Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa talkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtiga ajillah qurbihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ila ruhil imam qutbil irsyad wal ibad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad al-Habib Sani bin Abdullah bin Al-Syadiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amatikum wa amatil muslimina ammah wa man amara hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fi wa man abadallahu fihi innallaha taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan pengajian kitab Adab Sulukul Murid. Yang mana kita dah sampai pada muka surat 44 dan 45. Berkata Imam Haddad mengenai fasal ni, yang mana fasal ni bertajuk menjaga anggota badan dari maksiat. Sebelumnya sudah kita kongsikan mengenai perintah untuk kita menjaga hati. Sebab maksiat dengan hati bahayanya lebih besar daripada maksiat dengan badan. Maksiat dengan badan sangat berkesan kepada sakit atau sihatnya itu hati. Alhasil yang paling penting daripada anggota kita yang Allah kurniakan adalah hati itu sendiri. Oleh perkara yang penting inilah yang akan selalu diserang dan digoda oleh para syaitan dan iblis. Jadi Imam Haddad meletakkan di awal-awal bab supaya kita berhati-hati dalam menggunakan hati kita. Kemudian termasuk yang akan memberi kesan yang kuat, memberi pengaruh yang kuat kepada hati adalah anggota badan. Berkata Imam Haddad, wa 'alal muridi an yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal asami wa la yuharrik syai'an minha illa fi ta'atin wa la ya'malu biha illa syai'an ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah wa libalik fi hifdzil lisan fa inna jirmahu shaghir wa jurmuhu kabir falyakuffahu 'anil kadhib wal ghibah wa sa'iril kalam wal mahzur wal yahtaris minal kalamil fahish min al haud fi ma la ya'nih wa illam yakun muharraman فإنه يكسر القلب ويكون فيه الضياء atau ضياعul waqti bal yanbaghi lil murid an la yuharrika lisanahu illa bi tilawatin aw dzikrin aw nusin lil muslimin aw amrin bil ma'ruf aw nahyin 'anil munkarin aw syai'in min hajati dunyah allati yasta'inu biha ala ukhrah wa qad qala alaihi salatu wassalam kullu kalam ibni adam alaihi la lahu illa zikrullah aw amrun bil ma'rufin aw nahyun 'an munkarin. Yang mana maksud daripada perkataan Imam Haddad ini adalah setiap murid, setiap seorang hamba yang ingin menghampirkan dirinya kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada Allah SWT, hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menahan anggota badannya dari maksiat dan dosa. Secara umum, wajib bagi kita menahan anggota zahir kita daripada maksiat dan dosa. Sebagaimana mensifati Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali berkata, la yaf'alu wa la yaqulu illa ma'rufa. Nabi Muhammad SAW ini tak berkata, tak bercakap dan tidak berbuat melainkan pada kebaikan. Ini dah cukup sudah. Jadi perbuatan Nabi, perkataan Nabi
tak akan dibuat dan tak akan diucapkan melainkan ada kebaikan. Dan itu memang kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggerakkan sesuatu dari anggota badannya kecuali ketaatan, dan tidak beramal dengannya, yakni dengan anggota badannya, kecuali sesuatu yang kembali manfaatnya kepada kehidupan akhirat. Ini istilahnya ukurannya adalah akhirat. Kalau saya buat benda ni, kalau saya cakap perkataan ni, adakah manfaat kepada akhirat saya? Adakah memberi keuntungan kepada akhirat saya? Kalau memang tak ada keuntungan, ya tak perlu buat dan tak perlu cakap. Sebab kenapa? Sebab kalau kita buat benda yang tak ada manfaat, ya kita rugi. Sebab kenapa rugi? Modal tak balik. Apa modal kita? Ya usia kita. Buat benda yang tak ada manfaat. Istilahnya akhirnya bukan duit tu balik kepada kita, balik modal tak. Modal tu tak balik. Umur dah lepas. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kerugian itu bukan kepada orang yang buat maksiat, tapi kerugian itu adalah orang yang menghabiskan usianya tanpa ada manfaat akhirat. Kalau orang yang bermaksiat menghabiskan usianya kepada yang madarat kepada akhiratnya, itu bukan rugi, binasa nama dia. Jadi di atas kerugian. Binasa ni lebih celaka nantinya. Lebih celaka di akhirat. Tapi ini perlu belajar lah. Kita tak boleh direct 100%. Itulah dia, belajar kitab pendek tapi kitabnya kecil, tapi nak amal tu susah. Jadi Imam Haddad timbangannya simple. Kalau nak buat apa, nak cakap apa, fikir. Sebab apa? Sebab lisanul mu'min wara'a qalbi. Lisannya orang mukmin ini di belakang hatinya. Maknanya dia bercakap tu pakai perasaan dulu, tadabbur. yakni dipikir istilahnya. Sebelum bercakap dipikir. Bukan lepas bercakap saya fikir macam ni, terbalik dia. Lepas cakap saya fikir. Patutnya belum cakap tu awak fikir. Akhirnya penyesalan akhirnya. Dan tadbir qabla fi'lik, yani atur dulu sebelum ente buat. Kalau kita nak buat benda kan kena atur dulu. Oh buat macam ni, buat macam ni. Baru cantik nanti program atau sesuatu tersebut. Seperti juga orang mukmin sebelum buat apa-apa kena tadbir. Oleh itu kita digalakkan untuk pasang niat sebelum kita aktiviti, bahkan sebelum tidur lagi malam tu kan. Jadi esok nak buat apa, kemudian kalau bangun subuh, oh saya kena buat ni. Akhirnya semua tahu dia. Dalam hari tersebut dia dah tadbir. Tadbir ni dah atur semuanya. Okey, saya pukul jam ni saya baca kafi, contohnya saya solawat, saya kelas, kemudian saya Jumat. Kemudian tak ada jadual, istilahnya dia akan teratur hidupnya. Tapi kalau tak, akhirnya syaitan akan tarik dia. Nak buat apa? Tak tahu. Pergi kedai je lah. Lepak je lah. Pergi mana? Akhirnya tengok maksiat. Jumpa kawan, akhirnya dicakap benda yang tak baik, bahkan menipu akhirnya, umpamanya. Alhasil timbangan atau ukurannya sangat mudah tapi susah untuk dibuat. Yakni jangan bercakap, jangan berbuat melainkan ada manfaat kepada akhirat kita. Itu saja sudah. Kemudian hendaklah ia benar-benar dalam menjaga lisan. Lisan yang pertama kali ini. Sebab lisan ni yang paling bahaya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yakubun nas finnar ala wujuhim illa saidu alsinatihim. Sangat ramai kan. Tidaklah ahli neraka ini, penduduk neraka ini terjunam di neraka ini melainkan hasil tuaian lisan mereka. Yakubu ni bukan yang zilu atau dilempar macam tu. Yakubu ni bila orang ditolak macam tu saja, itu sudah hina sudah. Yakubu ni ditolak dan kepalanya di bawah. Memang kau lah kalau ini masuk ni
memang hina istilahnya. Sangat hina. Dan itu semuanya sebab lisan, mulut kita ni. Imam Haddad mengatakan kalau yang minat bahasa Arab ni boleh dihafal ni. Dalam bahasa Arabnya tu, fa innal lisana, ya fa inna jirmahu saghir wa jurmuhu kabir. Simple dia kalimat. Ini perkataan Imam Haddad, boleh simpan kalam hikmah. Ya. Fa innal lisan atau fa inna jirmahu, fa inna jirmal lisan maksudnya ya. Hu tu balik kepada al-lisan. Fa inna jirmahu saghir wa jurmuhu kabir. Jirmah dan jurmuh. Dan jirmah ini bentuknya, jurmuh ini akibatnya. Jadi beza dia jirma dan jurmu. Beza sikit kan. Jim tu di baris bawah dan di dhammah. Kita boleh lihat. Lisan tu apa? Lisan ni jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Orang bahasa Arab. Apa maksudnya? Yakni sebab lisan ini adalah bentuknya kecil, namun dapat menyebabkan dosanya besar. Akibatnya sangat besar. Jurmu ini dosa sebetulnya. Mengibatkan dosa yang besar. Sangat penting menjaga lisan. Sebab lisan juga penterjemah hati. Hati ni kalau tak puas, dia akan diterjemahkan dengan lisan. Hati ni kalau busuk, ia diterjemahkan dengan lisan dia. Ada je komen dia. Dan kalau dah tak suka dengan orang, ada je komen. Siapa? Kenduri siapa? Kenduri ni akak ni. Oh, datang di kenduri, lepas tu masak. Masya Allah, cantik. Presentation apa semua, tempat cantik. Time makan, sedap semua. Lengkap makanan semua ada. Panas, sejuk, minuman macam tu juga. Selepas minum, tak tahu dia nak cakap apa. Dan dia tak suka kepada tuan rumah. Bukan tak suka, yang ni kurang suka lah. Kurang suka kalau sempurna sangat ni. Ada dengki di hatinya. Dia cakap, ya Allah sayang. Terlalu pekat. Dia punya kuah. Ada je benda. Ini manis sangat lah. Kita kan suka komen-komen. Ini benda sebetulnya tak perlu cakap. Sudah. Awak nak minum, minumlah. Kalau tak, istilahnya kita tak perlu mengaibkan orang. Akhirnya orang yang seronok tu, orang yang lagi-lagi yang ada gula ni, dengar sayang manis sangat. Tak jadi ambil dia. Padahal tak adalah manis sangat. Sebab lisan tu penerjemah hati. Hati memang hatinya orang ni tak suka. Alhasil bukan maksudnya orang yang cakap ni manis sangat tu tak suka pada tuan rumah. Pada tuan rumah. Tapi alhasil memang kita kadang manis juga yang tengok yang masak juga kan. Yang masak, yang hadirkan tu. Tapi kalau orang yang orang yang hatinya ini akan diterjemahkan dengan mulutnya. Oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim, seorang hamba Sayyidina Luqman Al-Hakim yang ada surah Al-Quran ni, kan pernah disuruh oleh tuannya untuk menyembelih kambing. Ya Luqman sembelih kambing ni dan kemudian bagi saya anggota atau bahagian yang paling baik daripada kambing ni. Yang paling baik. Dan akhirnya apa yang diberikan? Diberikan hati dan mulut. Mulut kambing tu. Akhirnya kali kedua macam tu juga. Disuruh menyembelih. Kemudian bagi saya bagian yang paling buruk. Paling tak sedap sudah. Paling bahaya. Akhirnya diberikan hati dan mulut juga. Akhirnya pelik tuan dia. Dikatakan fasalu anzalik, kenapa awak buat? Ketika saya minta yang terbaik daripada seekor kambing, awak bagi hati dan lisan. Ketika saya minta yang paling buruk, juga hati dan lisan. Dikatakan dua benda ni bila baik, maka semua daging tu baik. Tapi bila benda ni buruk keduanya, hati buruk, lisan otomatik akan cakap buruk dan semua badannya tak ada manfaat sudah. Maksudnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya ada hikmah di sana. Ada hikmah. Ada kaitan, ada hubungan antara lisan dan hati. Ya saya. Sebenarnya kadang-kadang saya lah rasa macam susah juga nak bezakan antara melangkah mengumpat ke dengan nasihat. Kadang-kadang
kalau kita rasa benda tu memang betul kita perlu diperbaiki, contohnya kan, kemudian kita bincang bersama-sama untuk memperbaiki masalah itu. Adakah dikira itu sebagai mengaibkan ataupun bagaimana? Istilahnya menegur kan? Menegur atau memperbaiki. Belum menegur lagi, baru kita baru berbincang dengan yang lain-lain untuk mengatasi masalah itu. Baik, masalah perbincangan ya istilahnya kalau kita sedia berbincang, maknanya kita kena sedia membuka hati kepada kebenaran dan lepaskan satu keegoan. Sebab kalau orang bincang ego tak jadi bincang nantinya. Oh saya ni pendapat saya pasti benar ni. Awak tak ada pengalaman kat sini, saya yang pengalaman. Tak boleh macam tu. Orang bincang, Nabi Muhammad SAW bukan tak tahu, Nabi ni senang saja. Tapi Nabi masih bincang. Ketika bincang, Nabi tak menutup kemungkinan atau tak menutup nasihat-nasihat pada sahabat. Termasuk tu istilahnya kalau tegur, kalau macam ni kita akan berlaku seperti ini, bukan mengaibkan. Bukan termasuk mengaibkan. Bahkan nasihat pun tapi ikut cara kan. Nasihat itu ikut cara dia. Ikut cara yang terbaik. Jangan terus cakap kasar depan dia atau terus tegur depan orang misalkan, atau guna cara baik. Ada seseorang dalam majlis kan, dalam majlis ni ya mungkin orang ni tak mandi sebelum datang majlis kan. Akhirnya bau badan dia. Istilahnya bau ketiak. Bau ketiak. Ya di sini tak ada. Alhasil bau ketiak. Kawan dia bijak. Kalau orang yang ni suruh awak ni bau sangat lah. Awak tak mandi ke? Kan macam ni. Ini jadi mengaibkan nanti. Menyakiti hati orang atau mengaibkan. Dia tak. Ketika dia lepas ni, dia pergi kat Speedmart, ya, ke kedai ni, beli deodoran tu, 2. Bagi deodoran 2, lepas tu balik lagi, jumpa kawan tu. Saya terbeli 2. Bukan terbeli, saya beli 2 ni. Lebih kalau 2 saya buat. Awak ambil 1 boleh. Dia bagi 1. Akhirnya sampai rumah dia tahu. Dia bau lah. Istilahnya dengan cara yang betul. Seperti Sayyidina Hasan dan Husin itu ketika menegur pakcik. Menegur pakcik, wuduknya tak betul. Basuh muka tu tak betul. Nak tegur orang tua. Nanti dia cakap, awak ni budak-budak masih kan selalunya orang tua macam tu kan. Orang tua yang tak ni, budak-budak nak tegur orang tua. Tapi Sayyidina Hasan Husin ni pandai. Husin, jom kita nak penilaian dia. Suruh dia nilai wuduk kita. Wuduk Sayyidina Husin. Husin, coba macam mana Nabi ni ajarkan Nabi lah. Akhirnya dia wuduk. Hasan, kau Ali macam mana? Ayah ajarkan. Sama. Pakcik tu cakap, bukan pakcik sebenarnya, atuk kan. Orang tua tu cakap, ya Allah, kalian berdua muda-muda sempurna. Jadi dia tak merasa ditegur. Sebab diminta atuk tadi untuk menilai wuduk 2 orang ni. Pakcik, cuba tolong tengok wuduk saya. Betul ke tak betul pakcik? Husin, kau dulu Husin. Wuduk dia dengan sempurna, basuh tangan dia, berkumur, baca bismillah dengan bersugi kan. Pakcik tu tak buat langsung kan. Atuk tu tak buat langsung. Wah, malu dia jadi. Kononnya yang selalunya juri ni, penilai tu lebih arif dari benda ni. Ini tak terbalik ni. Ini memang bukan untuk dijuri, untuk dinilai, tapi untuk menegur. Tapi dengan cara yang lembut macam tu. Kebijakan. Dan banyak daripada guru-guru kita yang tak menggunakan lisan sebab takut kecil hati, sakit hati. Tapi bukan maknanya kita kecil hati terus jaga tak cakap kan. Kadang kita perlu cakap juga. Contoh anak kan. Anak kita kan. Anak kecil hati tak kecil hati kita kena cakap. Kena tegur dia. Kena tegur dia depan adik-beradik dia supaya tak ditiru oleh orang lain. Baik, dikatakan yang pertama yang perlu dijaga daripada anggota badan selepas hati tadi adalah lisan sebab ia bentuknya kecil namun dapat mengakibatkan dosa yang besar. Maka hendaklah ia menahannya daripada dusta. Berdusta, berbohong kan, dusta. Atau kita jangan paksa orang berdusta. Kita jangan paksa orang berdusta. Sebab kadang soalan kita ni membuat orang ni tak tahu nak jawab apa. Memojokkan kita.
Nak cakap ni rahasia, rahasia, tak nak cakap apa, nak cakap lain dusta, serba salah jadinya dia. Kan ada soalan-soalan yang tak perlu kita tanya sebetulnya. Ada soalan yang tak perlu kita tanya. Bertanya kepada toke kedai, yang kedai dia memang laris lah, ramai customer. Apa rahsia awak masak ini? Agak-agak dia cakap tak? Lepas tu kita tanya tu bukan di berdua. Kalau ketika kita makan, toke kedai tu saja-saja nak layan kita. Awak ni sedap apa? Perencah yang apa resepi daripada awak buat ni? Agak-agak dia cakap tak depan orang. Pertanyaan ni membuat dia serba salah nanti. Kalau dia cakap, ada je lah. Akhirnya dia menyimpan sesuatu. Akhirnya dia boleh dusta. Jadi bukan setakat kita berdusta, kita cakap dusta saja. Walaupun sebahagian dusta itu memang digalakkan, ya, disunahkan bahkan. Tapi ini secara umum lah. Secara umum, jangan kita berdusta, dan jangan buat orang lain berdusta. Tengok kawan baru balik, kawan ni kaki naik club contohnya, malam je. Lepas tu kita tanya dia. Padahal kita yang dia tahu kita ni dia dah nampak taubat walaupun dia masih kambuh-kambuh kan, kadang pergi. Kita tanya dia, dari mana tadi? Padahal kita bukan bapa dia, kita bukan guru dia. Kita tanya dia, dari mana tadi? Akhirnya bersalah dia. Oh, dari masjid tadi. Padahal akhirnya tipu orang tu. Tipu sebab apa? Sebab soalan kita. Jadi soalan-soalan seperti itu sebetulnya tak semuanya lah boleh ditanyakan. Anak kan, anak boleh tanya, dah makan? Sudah. Makan apa tadi? Oh, teliti sangat ni. Istilahnya buat benda lain je lah. Makan apa tadi? Kecuali anak tu sakit, contohnya dia ada asam, ada gastrik ke, makanan perlu jaga. Kan? Itu perkara yang inilah. Tapi secara ini, jangan tanya, alhasil janganlah buat anak tu menipu juga istilahnya. Berdusta bukan setakat anak, orang pun jangan ditanya sekiranya dia tak boleh nak jawab nanti. Kita pun kadang dalam situasi seperti ini ya. Ini nak jawab macam mana Haji jawab. Ustaz tadi ini ke? Ustaz solat tahajud malam tadi. Alamak, dia tanya solat tahajud. Kalau orang ibadah sebetulnya solat tahajud ni tak perlu ditanya, melainkan anak murid lah. Baik, kalian semua sudah solat tahajud malam tadi. Kau satu-satu kan, itu tak ada masalah, itu pendidikan. Ini ustaznya ditanya tahajud. Dan ustaz tu tak tahajud, tapi malu. Cakap apa? Oh, solat. Atau dia pun jujur, dia pun solat, memang solat malam tadi. Akhirnya cakap, saya solat tahajud. Akhirnya ibadah yang rahasia menjadi nampak. Sepatutnya tak perlu tanya. Semalam awak sedekah berapa? Ya Allah, pening kepala kita. Nak jawab ni pening. Bukan nak jawab ni nanti tak ada sir itu lagi. Kita nak rahsia. Istilahnya kita nak rahsiakan ibadah ni. Tapi soalan ni seakan menjebak kita kan. Menjerumuskan kita kepada lubang kejahatan. Mungkin menipu atau kita akan tunjuk. Akhirnya, oh tahajud saya bangun pukul 3. Riak sudah. Keluarlah penyakit lain. Ini sebetulnya soalan je punca dia. Bertanya. Lepas tu nak tanya macam mana Ustaz? Ya tanya je lah, tahajud tu pukul berapa yang paling afdal. Jangan Ustaz bangun pukul berapa. Kan? Jangan, bukan sekat Ustaz, jamaah pun macam tu juga. Kalau saya tanya jamaah seorang haji, malam tadi haji solat solat tahajud baca Quran tak selepas solat tahajud? Sebab salah dia. Kelengkabut dia sudah. Orang yang tak ini menipu. Ya, saya alhamdulillah Ustaz dapat 3 juzuk malam tadi. Tak tahu juzuk apa dia. Akhirnya menipu atau bahkan dia boleh riak. Asal sekali sebab soalan tu orang tu jatuh kepada dosa. Dosa dusta atau dosa riak. Istilahnya kadang soalan tu tak perlu banyak-banyak lah soalan tu. Kita exam pun soalan kitab 1 ni soalan dia 10 je. Tak tahu. Kalau yang bertanya tu tengok niat. Kadang ada orang lurus memang. Orang tu lurus, tak tahu apa. Dia nak tiru guru dia, nak tiru macam mana kan. Tapi ya guru yang bijak,
Awak tanya nak solat ke? Ke awak belum solat lagi? Cakap macam tu je. Tanya balik. Selalunya kalau ni kot, datang rumah tanya. Kapan on the way. Padahal kat rumah lagi. Itu. Ya mungkin on the way tu jalan. Dia tengah jalan cari kunci, jalan cari baju, cari on the way masih. Ini kunci semua. Ini telah selalu buat lah ni kan. Benda macam ni. Takut kena marah itu biasa lah kan. Tapi alhasil iyalah elakkan kita berdosa, elakkan buat orang berdosa pula kan. Dusta. Dan banyaklah cara dusta itu, walaupun tak semuanya dusta itu diharamkan. Ada sebagian dusta yang dibenarkan kan. Seperti dusta untuk mendamaikan suami isteri atau mendamaikan antara anak dan ayahnya. Abang dah minta maaf, abang menyesal, tapi dia malu nak jumpa abah. Gaduh dengan anak sulung dia. Contohnya lah. Akhirnya menyesal, ni hadiah dari abang. Diberi hadiah makanan kesukaan abah dia. Penipu padahal yang beli bukan anak sulung dia, ngah dia beli. Anak kedua dia beli. Nak damaikan. Kemudian datang ke abang dia, abah dah maafkan abang, dia sayang abang sebetulnya. Alhasil, ni abah bagi makanan juga kesukaan abang. Akhirnya bertemu, damai. Ini sunnah hukumnya. Sunnah berdusta macam tu. Sunnah, ayah tak beli apa-apa, tak cakap apa-apa, engkau pula pandai-pandai cakap. Tak apa, mendamaikan orang seperti ini, hukumnya sunnah dapat pahala. Dan juga ketika peperangan. Peperangan juga sunnah kan. Peperangan, dia cakap, perasaan di sini ada mata-mata dia, mata-mata musuh. Jadi ada seorang askar tanya, kita nak lalu mana ni? Nak serang musuh belah mana? Daripada arah mana? Kita serang arah utara. Utara itu senang sikit kita nak lalu. Dia tahu ada mata-mata. Akhirnya orang tu pergi. Ketika dalam peperangan itu sendiri, tak jadi utara, kita pergi selatan. Tak ada masalah, menipu. Tipu daya dalam peperangan. Atau ada orang zalim yang nak ambil harta atau membahayakan pada manusia. Itu bahkan wajib kita cakap kan. Contohnya ada orang penjahat ni nak ambil harta jiran. Jiran tu datang kat kita semalam. Dia letakkan harta dia, contohlah emas contohnya, 1 kilo, 2 kilo kat rumah kita. Kemudian dia pergi. Saya nak pergi luar negara dulu. Ada orang yang tengah mengancam saya, mengugut saya nak datang. Akhirnya orang tu datang betul kat rumah jiran, tanya kepada kita. Ada letak apa-apa kat awak ni? Awak jirannya kan? Saya dengar awak ni rapat dengan jiran sebelah ni. Ada barang jiran tu ada kat awak? Duit dia ke apa ke? Kita cakap tak ada. Dia tak ada. Kita wajib selamatkan ni. Jangan cakap, ada emas dia 1 kilo. Ya habis ada duit emas dia. Kita wajib sembunyikan. Maksudnya kita wajib menipu. Kalau memang betul tu orang zalim, bukan jiran kita yang zalim. Orang tu memang zalim nak ambil harta atau membahayakan jiwa jiran. Jiran tu menyorok ke rumah kita ke sebab ada penjahat misalkan. Dia cakap tak ada kat sini. Ada apa pula nak pergi sini, saya tak ini. Contohnya lah tipu macam tu. Itu wajib lah kan. Alhasil dusta juga yang sunnah antara isteri kan. Antara isteri. Isteri pertama, isteri kedua. Sedap lah masakan awak. Bang, yang paling cantik saya ke dia bang? Awak lah cantik sangat kan. Time ke sana pula, awak lah cantik, semua cantik. Dan itu sunnah. Masak sedap pun cakap lah. Masak tak sedap pun cakap sedap. Untuk membahagiakan hati. Baik, dusta kan. Dusta secara umum adalah haram. Sebab orang yang banyak berdusta, banyak mencaci ke apa, itu lisan dia memanglah, kalau doa memang tak kabul. Kemudian kalau mendoakan orang pun tak akan diterima oleh Allah. Para ulama berkata kan, lisanu tahir law qara al-Fatihah ala maridin yahsul lahu syifa biidznillah. Lisan yang suci, mulut yang suci, tak buat menipu, tak bilat mencaci. Suci istilahnya mulut tak pernah dibuat untuk maksiat kepada Allah. Baca 1 Fatihah saja kepada orang sakit, dia akan sembuh. Baca Fatihah, orang dulu untuk guru kita ni, dia orang bukan baca apa je, bismillahirrahmanirrahim. Balik. Sembuh dia. Sebab lisan dia suci. Tapi kalau lisan sudah najis, kotor, dengan cacian, dengan dusta apa semua,
100 kali Fatihah tak ada tak sembuh-sembuh. Tak sembuh. Tapi alhasil kalau memang mutanajis, ya kita sucikan lah. Kita sucikan. Lisan kita kalau lisan tu dah najis kan level dia dah tak boleh disucikan sudah. Istilahnya. Kalau dalam fikah kan ada benda ni benda najis, ada benda mutanajis kan. Kalau benda najis ni memang tak boleh sucikan sudah. Seperti darah. Macam mana kita nak sucikan darah? Tapi kalau benda mutanajis, yakni benda itu asal dia suci tapi terkena najis. Seperti baju yang kena darah kan boleh disucikan masih. Macam tu. Maka hendaklah ia menahan daripada dusta. Yang kedua adalah menggunjing. Menggunjing ni ghibah ni. Ghibah. Al-ghibah ni zikru akhakal muslim bima yakrahu. Menyebut atau ialah berkata-kata tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Oh iya, fulan tu, kalau dia datang memang habislah makanan. Tak tahulah dia macam mana makan istilahnya. Makan. Istilahnya macam-macam lah keburukan orang kan kita. Ada je kita akan ucapkan dengan lisan. Ini bahaya ghibah ni. Ini termasuk scammer kan. Termasuk yang menghabiskan pahala. Al-ghibah, alif lam ghin ya ba ta, al-ghibah. Abu Hurairah kan, ghibah tu apa? Di sini ada ni satu faedah. Yang ini daripada Abu Hurairah bahawa sini Nabi bersabda. Nabi ni bertanya pada sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu tak apa itu ghibah? Qalu wa Rasulullah a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala zikruka akhaka bima yakrahu. Yani kau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Oh, dia tu kedekut, tapi tak ada dia. Orang yang dia tu yang maknanya bukan hadir kat sini lah. Oh, dia ni kedekut. Oh, dia ni macam ni. Qila ara'aita in kana fi akhi ma'qul? Ya Rasulullah, bila saya yang katakan tu adalah betul macam mana ya Rasulullah? Qala in kana fi ma taqul faqad tabtah. Wa illam yakun fi ma taqul faqad bahattah. Dikatakan bila engkau jujur dalam perkataanmu, kau cakap dia kedekut. Lepas tu dia kalau makan ni memang tak ada hati perut lah. Tak ada perasaan apa semua. Bila memang berlakunya seperti itu, kau mengumpat dia. Tapi kalau benda perkaranya tak seperti itu, kau telah memfitnah dia. Jadi membicarakan keburukan orang lain tu ada dua kemungkinan. Dan tak ada kemungkinan pahala. Dosa. Dosa ghibah, mengumpat atau dosa fitnah. Tengok. Sekejap lagi datang sini, dia orang belum makan dah bungkus semua berbalik lah ni. Contohnya lah. Janganlah. Tapi saya tak cakap muslimat sini ya. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Kita kan kenyang dulu baru bungkus nanti. Kan ada sebagian orang macam tu kan. Tengok sedap. Sedap semua. Terus ambil plastik. Padahal tetamu belum makan lagi ni. Lala sekali tuan rumah dah kelam kabut kekurangan makan. Tamu ramai lagi makanan dah habis. Sebab abu bungkus ni tadi. Yang suka bungkus ni. Ini diumpat. Ya memang perbuatan tu haram kan. Lebih-lebih kan kalau di kenduri walimatul urus. Kan kita tak boleh bungkus. Sebab pemberian atau ialah pemberian orang ni ada beberapa jenis. Ada hadiah. Hadiah tu memang kita ambil, kita bawa balik. Ada ibahah. Ibahah ni istilahnya kebenaran untuk makan. Ibahah, dibenarkan untuk makan. Ibahah ni kebanyakan berlaku di kenduri, untuk tetamu. Itu ibahah. Kenduri kita kan, sila tuan sila makan dulu. Itu sila makan je. Kita suruh makan tapi tak suruh bungkus. Kalau bungkus tu haram hukumnya. Dan makan pun itu makan bukan untuk kita bagi makan kepada orang lain. Kita bukan untuk membagi orang lain, makan untuk sendiri. Dalam fikah kan disebutkan bila kita makan, kemudian kita nampak seekor kucing atau binatang lapar, kita ambilkan ikan bilis di kenduri bagi dia. Itu bukan hak kita.
Sebab yang dibenarkan kita memakannya, bukan kita bagi makan kucing. Melainkan apa? Melainkan kita dah makan ikan tu, bagi kepala dan kita tak makan kepala, atau bagi kucing. Jangankan bungkus yang masih sempurna kan, bungkus yang sudah makan pun kita tak dibenarkan. Kalau tak ada kebenaran daripada tuan rumah. Dan jangan minta izin depan-depan orang, malu juga. Bro, atau contohnya kan, apa nama, kak, ni saya bungkus ya kak, sedap lah kak punya masak, saya bungkus. Malu dia tak cakap, dia nak cakap tak ni kedekut, orang nilai kedekut kan. Nak cakap pun terpaksa, kata Imam Ghazali, bila orang membenarkan atau memberi sesuatu sebab terpaksa, atau sebab malu kepada orang lain, boleh haram pemberian tersebut. Sebab itu, kata Imam Ghazali, dalam level perompakan. Ada orang merompak ni dipaksa, kan? Dipaksa, diminta, bak sini, tarik apa semua, diragut. Ada orang merompak sopan. Macam mana merompak sopan? Haji, saya ada hutang lah haji, saya nak hutang kepada, pinjam duit kepada haji. Ini merompak ni orang ni. Atau nak minta duit kepada haji, minyak kereta habis tadi. Contohnya macam tu. Atau seperti tadi lah, kenduri, kan? Depan-depan orang minta bungkus. Sedap lah awak punya ikan patin ni, tempoyak awak ni contohnya lah. Saya bungkus ni, ini merompak orang ni. Tapi merompak dengan kalam lembut. Dosa, ya, namanya merompak ya haram hukumnya. Termasuk haram. Kalau yang kat hotel tu macam mana Ustaz? Kalau hotel ikut kebiasaan ya. Ikut hotel kan sebagian makanan ke apa. Saya pun bukan selalu pergi hotel juga saya ni. Ya, wallahu a'lam ya, macam mana hotel tu dia punya kebiasaannya. Adakah kita bayar ke? Kita bayar makan sepuasnya, kalau tak habis suruh bungkus atau macam mana? Kita tak faham, saya tak faham juga. Jadi tak boleh nak kita katakan boleh ke tak boleh. Tapi kalau benda-benda hotel seperti sabun, shampoo, kan, selimut, itu memang tak boleh lah bawa balik. Kan? Bawa balik ke? Kan kita sewa kan? Kalau benda tu kan sewa kan? Ya dah, sewa bayar sewa. Kadang dia kata dia bagi as complimentary yang hadiah sebagai hadiah. Itu tak apa. Kalau dah jelas macam tu tak ada masalah. Sebab kita akad dengan hotel ni akad sewa. Kita nak tidur 1 malam, 2 malam di hotel. Akad apa kita? Ya sewa hotel. Maksudnya benda sewa jangan kita ambil terus selamanya. Ya kita manfaatkan ikut kontrak itu sendiri. Sewa rumah sebulan ya 1 bulan. Bukan maknanya kita bawa genting dia, bawa siling orang tu tak boleh bawa semuanya. Melainkan tu barang kita, kan. Kalau hotel kan barang hotel tu semuanya. Melainkan seperti tadi dibenarkan apa yang awak guna hotel ni bawa balik. Kalau jangan hotel lah dia bawa balik. Maksudnya barang-barang tu suruh bawa balik, itu tak ada masalah. Iyalah, tengok kebiasaan. Itu ibadah juga sebetulnya. Jadi seperti shampoo atau ada dapur kan, ada yang ada dapur juga hotel kan. Tak ada. Ustaz, kadang-kadang kat hotel kan dia bubuhkan kita dua sabun kan dua sabun. Kita tak pakai. Besok hari kedua kita duduk lagi, ditambah lagi. Bermakna itu kita boleh ambil lah. Betul? Tak boleh kita artikan macam tu. Sebab dia kan kerja dengan sistem kan. Istilahnya yang letak tu kan memang tugas dia. Hari-hari awak kena bagi macam ni, sabun. Wallahu a'lam, saya tak boleh cakap tak boleh. Sebab kenapa? Sebab takut ada peraturan. Setiap hotel kan ada peraturan masing-masing, ada sendiri. Kalau dibenarkan, eloknya macam mana? Eloknya tanya je lah. Ini barang-barang ni nak buat macam mana nanti kalau tak habis? Boleh bawa balik ke apa? Tanya kepada manager dia. Kalau dia boleh tanya, tak ada masalah. Baik kita jelas halal kan daripada. Lagipun kita sabun bukan tak boleh beli. Daripada kita ambil haram, baik kita beli saja. Iyalah, tanya je lah, tanya betul-betul. Kalau hotel ni senang, manager dia kontak apa semua. Jadi gibah tadi kan, gibah balik dari sabda. Sampai ke hotel gibahnya. Tapi memang lisan ni kalau tak jaga susah, memang bahaya.
Gibah ni senang kalau Confused kadang Ustaz. ha? Confused kadang. Ha? Dia macam, kalau kita rasa macam benda tu perlu kita, tak tahulah macam antara, itulah dia punya antara definition gibah tu sebenarnya. Istilahnya gibah ni menyebut keburukan orang tanpa kehadirannya. Kalau secara umumnya. Yalah, kalau kita nak itu saya kata tadi, kalau misalnya kata kita tahu benda tu memang dia buat salah. Okey. Betul lah contoh. Memang betul. Katalah contohnya berkaitan dengan duit jemaah contoh. Jadi kita rasa benda tu kita perlu selesaikan. Duit tu pada dia. Jadi kita bincang bersama-sama selesaikan masalah tu. Ya, masalah. Adakah itu dinamakan gibah? Tak. Oh, dia tak tahu apa? Dia tak tahu, Dia kan hadir juga. dia tak hadir. Oh, dia tak hadir. Maknanya jangan kita tuduh dia. Tapi memang kita tak tuduh lah. Maknanya kita sekarang nak selesaikan masalah Yalah, menuntut hak lah kiranya. Menuntut hak. Okey. Ia tanpa menyebut keburukan sudah. Maksudnya duit kita dah diseleweng atau dah dikhianat oleh seseorang, cakap macam tu je. Walaupun kita tahu orang tu siapa kan. Tapi tak perlulah disebutkan. Maksudnya macam mana caranya. Ia buat. Kita kena ambil lawyer ke, kita buat macam ni ke, kita cakap dengan dia macam ni ke, caranya. Istilahnya tanpa ada nak cakap keburukan, dan itu bukan gibah nantinya. Sebab itu satu rancangan untuk mengambil hak. Jadi masa kita berbincang tu, masing-masing tahulah siapa dia. Itu kira bukan Tak gibah. Sebab untuk janji jangan tambah ya. Oh, ya memang dia macam tu lah. Sebelum tu pun dia jadi ketua kat sana, sama juga seleweng duit. Masjid habis duit dia. Contohnya, ini gibah lah ni kalau tambah tak ada kena-mengena benda macam ni. Ya. Jadi Nabi bersabda apa? Al-ghibah ini adalah menyebut keburukan saudaramu. Walaupun itu betul ya Rasulullah. Orang ni dah rasuah sudah. Betul rasuah ni terbukti. Walaupun itu betul. Bila kamu betul itu ghibah namanya. Bila kamu salah itu fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Lebih teruk, fitnah ini lebih bahaya daripada pembunuhan nantinya dosanya. Namimah tu lebih kepada dengki kan. Adu domba tu. Imam Ghazali banyak ni afatul lisan, maksudnya bahaya lisan tu ada. Habib Umar ada buku sendiri macam ni. Afatul lisan, semua tentang lisan je. Dua besar macam ni. Tapi cakap lisan semua. Dan di Ihya, Habib Umar mengambil daripada Ihya tu sendiri. Namimah ni pun termasuk dosa yang dosa besar juga, nanti akan disebutkan juga. Dosa besar juga. Sebab Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tak akan pernah masuk, tak akan masuk surga orang yang suka adu domba ni. Adu domba. Datang ke yayasan ni cakap seperti ini. Yayasan tu kurang ni, datang yayasan sana dia adu domba pula. Akhirnya gaduh dua-dua contohnya. Ini selalu namam ni mencari perhatian selalunya. Mencari perhatian saja. Seperti dia adu domba seperti yang hari itu siapa? Seorang menteri yang jealous dengan PA. Kononnya dia nak duduk jabatan dia. Baik, ya politik lah memang banyak macam tu. Alhasil banyak buruknya lah kalau banyak orang banyak cakap. Maka dikatakan menggunjing dan seluruh pembicaraan yang dilarang. Ini termasuk dusta, namimah termasuk pembicaraan yang termasuk mencaci kan, atau memaki, mencaci, memaki. kalau kiranya dalam situasi orang itu orang berbincang tentang namimah ataupun ghibah, kita ada dalam Iyalah. Kita satu meja dengan orang-orang yang tengah bergibah ni. Pilihannya dua, kalau kita mampu, kita ingatkan. Boleh tak tukar tajuk lain kita ni? Jangan tajuk burukan orang lain lah. Kalau kita tak mampu sebab mungkin dia tak dengar atau kita akan dibenci,
Ya. Maknanya kita pergi saja, buat kencing ke. Tandas kat mana? Main buat pergi tandas, bilik air macam tu. Mengelaklah. Mengelak. Nanti kalau selalu kita buat macam tu, dia orang pun faham. Kenapa dia selalu pergi bilik air ni? Dia fikir sendiri, oh kita cakap ini benda lain. Kan kita kan perasan kadang orang seperti ini kan. Tapi kalau dah satu geng suka ini, makcik bawang ni, ya memang habis lah, memang jadi ya. Memang masak lah, sedap, bau sedap kan. Tapi gurih. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, Allah berfirman. Janganlah kalian menggunjing satu dengan sebagian yang lain. Adakah kalian suka makan bangkai saudaranya? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumu. Perumpamaannya adalah seperti makan bangkai saudaranya. Yani sepatutnya kita kalau kawan rapat ni mati, kita menangis. Ini tak kita makan daging dia. Kejam orang ni. Itulah perumpamaan bagi orang yang suka menggibah. Dan kita masa kecil tu, kita rasa menciptakan pandangan orang untuk suatu tujuan kan? Untuk menyelesaikan masalah ataupun kita tanggungjawab kan? Jadi orang orang ni dia tahu macam mana orang ni itu macam mana kan? Macam mana ya? Sebab gibah itu sendiri seperti menipu. Tak semuanya haram. Ada gibah yang memang halal. Contohnya seseorang, ini contoh ya, bukan jawapan dulu. Seseorang yang datang kepada kita, tanya tentang perangai jiran kita. Sebab kenapa dia tanya? Sebab jiran sebelah tu meminang anak orang ni. Jadi dia nak terima ke tak terima, dia kena tahulah perangai orang tu dulu. Jadi dia selidik kepada kita. Dia tanya kepada kita. Tuan, macam mana ini orang sebelah tuan ni? Sebab semalam dia ada meminang anak saya. Nak tahu macam mana? Orang yang ditanyakan ni, dia wajib mengutarakan atau menyampaikan apa yang dia tahu. Oh, dia ni rajin pergi surau. Masya Allah, dia tak pernah cakap kasar dengan mak dia. Contohnya macam tu lah. Kalau baik. Kalau tak baik, malam-malam dia balik. Maghrib pun dia baru keluar dengan kawan perempuannya. Cakap macam tu. Ini bukan gibah. Ini termasuk nasihat. Ini termasuk nasihat. Atau ada orang lagi tanya kepada hakim. Cakap kepada hakim. Nak menuntut hak seperti tadi. Kepada hakim. Ya hakim, saya nak menuntut fulan bin fulan. Atau dengan lawyer kita lah. Kan kena cakap kan. Ini fulan bin fulan. Apa yang dibuat? Dia mengambil hak saya. Dia itu memang selalu zalim kepada. Istilahnya cakap. Keburukan dia yang kita memang akan. Itu pun halal juga. Untuk minta perlindungan. Ya. Untuk kepada tapi kalau bertanya kepada guru jangan, tak perlu sebut nama, tak perlu diperinci orangnya, gibah nantinya. Sebab guru bukan menyelesaikan hak. Ya istilahnya untuk hak atau gibah untuk seperti tadi, nasihat tadi itu boleh. Ya, boleh. Sebab untuk keselamatan kan. Sebab kalau saya tipu orang tadi, tak dia baik padahal dia tak pernah solat, tak pernah pergi surau. Akhirnya dia pun terima pinangan tadi, menikah anaknya dengan anak jiran. Kacau nanti, hancur rumah tangganya sebab saya nanti. Jadi kena jujur. Walaupun tu buruk, nanti saya gibah. Tak, bukan gibah, itu nasihat. Tapi dengan syarat, pastikan dia meminang. Itulah ada hajat dia. Bukan setakat, macam mana jiran awak ni siapa? Tak adalah, semalam saya jumpa dia. Tak perlulah kita cerita keburukan orang lain. Ini nak buat apa kita cerita keburukan orang lain. Baik. Kemudian, juga hendaklah menjaga dari kata-kata kotor kan. Kata-kata kotor ditahan mulut ni dan memperdalam pembicaraan yang tidak bermanfaat. Wa minal khawdi fima la ya'ni, dan juga memperdalam, maksudnya menghilangkan atau meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Perkara yang tak ada manfaat ini eloknya adalah ditinggalkan. Walaupun tidak yang diharamkan. Perkataan kalau tak ada manfaat, walaupun tak haram, adalah elok ditinggal sahaja. Elok tinggal sahaja. Lisan ni sama juga sekarang ni, tulisan lah kot kan? Ya betul. Lisan dan tulisan.
Tulisan adalah lisan yang tak bercakap kan. Tapi bahaya juga. Atau kita tangan gitulah nih sebagai lisan kita sekarang. Type, main mesej je, fitnah sana, fitnah sini. Ada para ulama ketika mereka bercerita kan, bahkan mereka jarang bercerita tentang pengalaman mereka. Sebab kenapa? Itu diaul waqt, maksudnya menghabiskan waktu, karena hal itu dapat mengeraskan hati dan membuang-buang waktu, dikatakan Imam Haddad di sini. Apa yang membuang-buang waktu? Yakni berbicara perkara yang tidak bermanfaat walaupun tak haram. Perkara tersebut adalah boleh mengeraskan hati dan membuang masa. Membuang masa. Jadi cerita sini, di Yaman tu ya. Kalau ni unta dia seperti ini kan. Pokok dia seperti ini. Istilahnya benda yang tak ada manfaat dan tak haram ni benda apa? Benda kalau kita tak cerita kita tak dosa pun. Kalau kita tak cakap pun kita tak dosa pun. Istilahnya seperti tadi seorang ayah tanya pada anaknya. Kalau tanya ibu atau orang tua ya, tanya kepada anak, dah makan ke belum? Itu mungkin ada manfaat. Tapi kalau makan tadi apa tadi? Makan apa tadi? Berapa bayar tadi? Itu kalau memang tak ada manfaat dia tak perlu ditanya sudah. Sebab ini fimalah yakni. Ya pertama kali kita akan membuat orang tu dusta, padahal dia makan Starbucks misalkan, dia mahal, duit tak ada. Akhirnya dia dusta. Walah makan di kedai ini je, kedai mamak murah. Padahal di Starbucks sana. Alhasil perkataan seperti ini kan, pertanyaan pun tak haram kan, tapi kalau boleh dielakkan. Perkataan yang alhasil timbangannya itu manfaat ke tak manfaat kepada akhirat kita sudah. Perbuatan atau perkataan. Oleh itu paling selamat ya diam. Nabi bersabda man somata najah. Sesiapa yang diam maka selamat dia, berjaya sudah. Banyak diam tu. Bahkan diharuskan bagi murid, maksudnya diharuskan ni diwajibkan ya. Seyuknya bagi murid ni agar tidak menggerakkan lisannya kecuali bertilawah. Tilawatul Quran. Berzikir. Memenasihati sesama muslim bagi nasihat. Bab nasihat ni tak ada masalah walaupun bentuk ghibah tadi kan. Itu termasuk nasihat juga. Okey, berzikir, bertilawah. Tapi pada tempatnya ni berzikir ini. Sebagian guru ada yang tegas bab ni. Anak murid mereka time kelas pegang tasbih. Pegang tasbih. Kemudian akhirnya ditegur, memang tak patutlah sebab majlis ilmu kan lebih afdal daripada berzikir. Akhirnya ditegur oleh guru, kenapa awak pegang tasbih ni? Engkau lepas kelas kau tidur, yang ni borak kosong, time kelas kau nak pegang tasbih, terbalik otak dia. Jadi sepatutnya time kelas dia dengar kelas, kemudian tak ada borak kosong tapi berzikir. Tapi syaitan kadang bermainkan kita. Mempermainkan kita. Kita sendiri kalau dah rasa dah tahulah ceramah ini dah boring lah, berapa kali saya dengar ceramah macam ni. Itu orang yang termasuk tak menghargai ilmu dikatakan. Ya, saya sendiri kadang kan kalau dengar benda yang sama je, solatlah 5 waktu dengan khusyuk, dengan khuduk. Berapa kali saya nak dengar macam ni. Tapi tak boleh sebetulnya. Orang yang memuliakan ilmu dia akan ada manfaat ilmu. Termasuk memuliakan ilmu adalah dia merasa baru dengan ilmu yang dia dengar. Walaupun dah banyak kali. Oh macam tu Ustaz. Oh macam tu. Seakan-akan seperti itulah walaupun kita tak ada ekspresi muka terkejut-kejut macam tu. Istilahnya tapi kita tak adalah boring. Aduh benda sama je cakap ni. Benda sama je cakap. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Kan? Ainut Tarim ni. Yang mana wajahnya bahkan atuk dia juga. Habib Alwi bin Syihab ni tak pernah tengok orang kafir. Seumur hidup tak pernah nampak orang kafir. Sebab memanglah orang kafir ikut ulama tasawuf tu, dia tu syirik kepada Allah kan. Jadi melihatnya boleh membuat malas kepada hati kita, bahkan boleh mengeraskan hati. Wah ini memang tak boleh lah untuk orang awam sebetulnya. Sebab kenapa kita kan bersosial dengan orang kafir kan. Kadang kita kerja pun staff kita orang kafir atau bahkan bos kita orang kafir. Tapi ini khusus lah orang yang mampu kan. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ni, dia kalau ceramah, dia sama je ceramah dia.
Jadi kalau dengar ceramah dia, tapi orang ramai daripada luar negara, Oman, Dubai, bahkan Indon, dari Malaysia, kalau jumpa dia, memang kasyaf kan, terbuka hijab, nampak semua apa semua. Tapi kalau dengar ceramah dia, sama. Kalian jangan lupa solat 5 waktu, wuduk dengan sunnah-sunnahnya, puasa betul-betul, jangan mencaci, memaki, yang kita tahu. Kan? Ke dalam puasa tu jangan cakap kotor, jangan hina orang. Kemudian yakni arkanul Islam istilahnya yang diceramah. Ceramah tu diulang-ulang. Setiap ini diulang. Ada orang yang dekat yang selalu datang ke dia, Habib, kenapa ceramah sama-sama je? Saya nak tanya balik. Awak dah amalkan semua. Solat dah khusyuk betul ke? Dah khusyuk ke? Belum. Ya, saya tak akan berhenti ceramah seperti ini sampai awak khusyuk betul-betul. Jadi ceramah dia, ya memanglah kita akan, sifat manusia kan boring juga kan, bosan, jemu istilahnya. Diulang-ulang. Tapi termasuk memuliakan ilmu, supaya dapat manfaat ilmu adalah tak merasa ilmu ni, dah dengar tak. Tapi kita muliakan, oh iya macam ni. Buat tak tahu. Itu termasuk memuliakan ilmu. Sebab ilmu, cahaya kan. Al-ilmu nurun, ilmu itu dah cahaya. Bila kita muliakan, ya kita dapat cahaya tu. Tersuluhlah kehidupan kita dengan ilmu tadi. Kita kadang kalau dah masuk Jumaat, atau bukan masuk Jumaat, masuk masjid, ada tazkirah, oh saya dah tahu ni, ambil tasbih kan, astagfirullahaladzim. Padahal lebih dengar saja, sudah sabar. Itu kita ikhlas tak ikhlas tak? Yang maksudnya? Dia tak ikhlas tak dengar macam tu. Ikhlas tak dengar ke macam mana? Bila tulus katakan bahawa kita manusia ni lemah sebab tak ada ilmu. Kita nak masak tak tahu sebab tak ada ilmu masak. Main bola sebab tak ada ilmu bola. Jadi kita lemah sebab tak ada ilmu. Ilmu tu tak lemah sebab tidak diamalkan. Dah dapat ilmu masak tapi tak amal. Ya, sia-sia. Lepas tu? Bila dah dapat ilmu tu tak diamalkan, lemahnya tu. Jadi amalan kita lemah pula sebab tak ikhlas. Ya. Betul. Ikhlas sendiri dalam bahaya. Orang ikhlas sendiri masih dalam bahaya. Kenapa bahaya, Ustaz? Ya, boleh cerita nanti lepas ibadahnya. Masih dalam cabaran masih. Kita dah ikhlas, menyorok sendiri rahsia ibadah kita, ya masih dalam bahaya. Nanti ada orang pancing-pancing kata, tanya seperti soalan tadi, ya susah juga nanti ya, terkeluar, hangus semuanya. Betul. Jadi bertilawah, berzikir pada tempatnya kan. Bertilawah, berzikir, baca Quran, time rukuk, time sujud, mana boleh. Time berdiri je boleh kan. Kemudian berzikir, menasihati sesama muslim, memerintah kepada kebaikan, ini amar makruf, kepada anak lah paling penting ni, keluarga kita. Dah solat duha ke, nak lancar rezeki, solatlah duha. Kan? Nak mudah urusan, solatlah tahajud, bangun sebelum subuh tu, Allah buka rezeki nanti. Ya, nasihat yang elok-elok lah. Tapi jangan paksa. Anak ni kalau muda-muda memang dia akan melawan lah, kebanyakan lah, jiwa muda dia. Dan merintah kebaikan, menjaga kemungkaran. Kan? Anak tak solat, kena cegah kita. Kena larang. Kenapa tak solat ni? Atau untuk keperluan dunia yang membantu urusan akhirat. Yang ini perbuatan ini. Yang ini carilah dunia untuk membantu urusan akhirat. Cari dana, cari duit. Untuk apa? Untuk bina ni, untuk berlangsungnya pengajian ini. Alhasil, cari dunia itu bukan hina. Kalau memang untuk dijadikan wasilah kepada akhirat. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hari Jumaat tak boleh panjang-panjang sangat ni. So, dah 1 jam insyaAllah ya. 1 jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna
ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلة علما نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Baik, mungkin sebelum kita tutup kita baca doa syifa ya. Ada jamaah kita yang ramai tak dapat hadir ni. Mungkin sakit, ramai yang sakit insya-Allah. Insya-Allah kita dengan berkat hari Jumaat yang penuh barakah ini sama-sama kita mintakan kepada Allah mereka semua para jamaah kita atau saudara kita diberikan syifa dan afiah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma rabban nas atibil bash ishfi anta syafi ishfi marda man qad dzakarna asmahum wa qad arafnahum wa afi antal muafi ila shifan ila shifa shifan la yughadiru saqaman wala alamah. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا وأهلنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا وإياهم ويشفي مرضانا ويقضي حاجتنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بنية الشفاء للجماعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ada salah silap, kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.